Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Baik anak-anak tahfiz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita belajar pelajaran sirah. Kita belajar pelajaran sirah berkenaan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita berada di dalam bulan apa anak-anak? Bulan Safar. Bulan apa? Bulan Safar 1442 Hijrah. Makna dia kita dah hijrah dalam bulan hijrah, dalam tahun hijrah kita dah berada 1442 Hijrah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita nak share sama-sama berkenaan dengan sirah Rasulullah. Tajuk hari ini Ustazah nak share dengan kamu anak-anak. Kena tulis, buat nota elok. Berkenaan dengan peristiwa yang menakjubkan sebelum kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah bulan depan, sekarang ni bulan Safar, bulan depan bulan apa? Bulan Islam anak-anak? Bulan Rabiul Awal. Makna dia Muharram dah selesai. Safar, sekarang kita berada dalam bulan Safar. Selepas Safar, Rabiul Awal. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita masuk saja dalam bulan Rabiul Awal, bulan hijrah, kita kena ambil tahu berkenaan dengan 3 peristiwa pada tarikh yang sama, iaitu pada 12 Rabiul Awal. Tak lambat dah ni, beberapa hari lagi saja bulan 11, akhir bulan 10 ni. Akhir bulan 10 ni kita akan masuk bulan Rabiul Awal. Dan dalam bulan Rabiul Awal, hari ini Ustazah dah mula dah kita cerita, kita share berkenaan dengan 12 Rabiul Awal. Peristiwa yang anak-anak kena tahu, setiap tahun kena dengar, kena baca, kena ulang. Pada tarikh 12 Rabiul Awal, yang pertamanya peristiwa tentang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama apa? Maulidur Rasul. InsyaAllah kita akan buat program Maulidur Rasul, InsyaAllah. Tarikh 12 Rabiul Awal, anak-anak tulis, nanti keluar soalan tu. Ada 3 peristiwa berlaku yang kita kena ingat pada tarikh 12 Rabiul Awal. Yang pertama, kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pada tarikh 12 Rabiul Awal
berlakunya peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sampai di bumi Madinah. Baginda sampai di bumi Madinah, baginda berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Nabi tiba di bumi Madinah pada 12 Rabiul Awal. InsyaAllah nanti saya akan cerita tiga peristiwa tersebut. Yang kedua. Yang ketiga, pada tarikh 12 Rabiul Awal, apa peristiwa yang ketiga? Pada tarikh 12 Rabiul Awal, kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga peristiwa yang berlaku pada 12 Rabiul Awal, anak-anak kena ingat setiap tahun. Kena ingat, kena baca, kena ulang, kena dengar. Nah, itu tandanya kita ni cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ambil tahu tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Rasulullah, kelahiran Rasulullah, hijrah Rasulullah, dakwah Rasulullah, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ustazah sebut sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kena sambut. Walaupun berkali-kali ustazah sebut, anak-anak kena sambut. Sambut apa anak-anak? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi akan memberi syafaat kepada kamu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tulis lagi. Dah tulis nota ustazah? Tulis nak. Okey, baik. Ustazah nak share dengan kamu pagi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang peristiwa. Tajuk hari ini peristiwa yang menakjubkan sebelum kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin, tahun gajah. Sebab apa nama tahun gajah? Sebab ketika itu berlaku ketika Nabi di dalam kandungan ibunya berlaku peristiwa tentang Raja Abrahah dan juga tentera bergajah datang daripada Yaman, datang ke bumi Mekah untuk apa anak-anak? Meruntuhkan Kaabah. Tapi Allah selamatkan Kaabah. Hinggalah hari ini Kaabah berada di Masjidil Haram di bumi Mekah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itulah nama tahun gajah, tentera bergajah, peristiwa tentera bergajah. Jadi nama Nabi lahir pada tahun gajah. Nanti anak-anak boleh rujuk dalam surah Al-Fil. Gajah bahasa Arab kata apa? Filun. Fil. Surah Al-Fil. Surah yang ceritakan tentang gajah. Tahun gajah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi 1001 tanda. Yang ni tak payah tulis, dengar saja. Yang kalau ustazah kata tulis, baru tulis. Nah, tak payahlah tulis setiap perkataan ustazah. Dengar sahaja bagi faham. Nah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allah rezekikan kefahaman yang luas, wasi'a yang luas. Dengar, faham. Ustazah kata tulis, baru tu tulis. Boleh? Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta maaf ustazah tak abang pun nak live pagi ni. Tapi pagi ni saja ustazah nak share dengan anak-anak. Di antara subjek anak-anak di Mahat Tafiz ustazah ada subjek sirah. Kebetulan ustazah nak share berkenaan dengan Rasulullah SAW, sirah Rasulullah SAW. Jadi ustazah buat live sekali
Jadi para jemaah boleh juga share ilmu ni bersama-sama, insya-Allah. Kebetulan bulan depan kita dah masuk bulan Rabiul Awal. Insya-Allah, alhamdulillah. Baiklah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab salam. Ni kakak-kakak, makcik-makcik dalam FB Live ni bersama kita pada pagi ini, alhamdulillah. Tengah hari dah, pada tengah hari ini, alhamdulillah. Baiklah, dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bolehlah nak tulis komen kat di situ kan apa yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan boleh tulis komen untuk apa? Untuk rujukan sahabat-sahabat kita yang lain bila mereka tengok balik ulangan live ni, bolehlah tengok apa yang Ustazah sampaikan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambung anak-anak, sallallahu alaihi wasallam, menjadi 1001 tanda bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi utusan terakhir dalam menyampaikan risalah Islam. Ia merupakan peristiwa utama dalam sejarah Islam. Baginda mempunyai kelebihan luar biasa. Baginda mempunyai kelebihan luar biasa, bukan sahaja dilihat dalam konteks sebelum kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam konteks semasa dan selepas dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dah tunjuk kat kita dah, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak lahir, berlaku peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Allah nak cerita kat kita bahawa akan lahirnya seorang lelaki, seorang anak lelaki yang akan menjadi nabi yang terakhir, yang merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah nabi yang terakhir. Sebab tu di belakang tulang belikat nabi tu ada tertulis, nabi dah tulis khatimil anbiya, nabi yang terakhir. Nanti saya cerita sementara kita nak sampai 12 Rabiul Awal, kita akan cerita sampailah kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita dengar pasal apa berkenaan dengan kewafatan baginda Rasulullah SAW, memang kita akan rasa sedih. Macam mana pengorbanan Nabi, pengorbanan Nabi untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita tengok Rasulullah nak cerita tentang sakitnya ketika sakaratul maut keluar daripada tubuh badan kita, roh keluar pada tubuh badan kita. Nanti ke kuliah seterusnya, insya-Allah. Baik, kita sambung lagi. Banyak keajaiban yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lupa anak-anak tak cerita lah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Ustazah pakai kitab biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah kena ada kitab ni, seorang sebuah dia rumah masing-masing. Anak-anak ni tak apalah, bertulis dia bercantik insya-Allah. Baik, kita tengok peristiwa yang pertama. Yang ni kena tulis. Peristiwa yang pertama, keajaiban yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kelahiran Nabi. Kita tengok apa yang Allah tunjuk dekat kita. Betapa hebatnya seorang lelaki yang bernama Nabi, nama apa? Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu hebatnya seorang lelaki pilihan Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi yang terakhir, menjadi rasul. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Baik, yang pertama, keajaiban yang pertama. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kandungan bundanya. Bunda Nabi nama apa, anak-anak? Bunda Nabi nama apa, anak-anak? Aminah binti
Wahab. Nama apa anak-anak? Bunda Nabi nama Aminah binti Wahab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semasa Rasulullah berada di dalam kandungan bondanya Aminah binti Wahab, beliau tidak merasa susah sebagaimana dialami oleh ibu-ibu yang hamil. Ibu Nabi ini mengandungkan Nabi, ibu Nabi tak berasa susah seperti ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang pernah merasai mengandung 9 bulan 10 hari. Ustazah pun mengandung juga 4 orang anak. Sama juga. Macam mana keadaan ibu-ibu yang mengandungkan anak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sepanjang 9 bulan 10 hari itu macam-macam. Tetapi ibunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminah binti Wahab tidak merasa susah. Tak rasa susah ketika mengandungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kehamilannya disedari melalui perkhabaran malaikat. Kehamilan ibunda Nabi Aminah binti Wahab ni diketahui melalui perkhabaran malaikat yang datang kepada ibundanya Nabi ketika ibunda Nabi sedang tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hebat dah ibu Nabi? Hebat dah ibu Nabi? Hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu ibu Nabi sedang tidur, maka datanglah malaikat. Malaikat apa? Jibril. Malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Inilah malaikat yang paling rapat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat sayang kepada malaikat. Malaikat apa anak? Jibril. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat mengatakan bahawa beliau telah mengandungkan. Malaikat ni habaq dekat ibunda Nabi Aminah binti Wahab ni di dalam mimpi Nabi, di dalam tidur ibunda Nabi. Apa malaikat kata? Malaikat mengatakan bahawa ibunda Nabi ini telah mengandungkan seorang Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibunda Nabi ini tahu dah waktu mengandungkan Nabi. Ibunda Nabi Aminah binti Wahab, dia dapat berita perkhabaran bahawa dia telah mengandungkan seorang Nabi dan penghulu kepada seluruh umat manusia. Nabi ini adalah penghulu kepada seluruh umat manusia. Sebab tu bila kita baca tahiyat akhir, kita berselawat, kita sebut apa anak-anak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina tu makna apa anak-anak? Apa makna Sayyidina? Penghulu kami. Tulis. Nanti kita tanya balik. Apa makna Sayyidina? Sebut bagi betul. Sayyidina bukan Sayyidina. Jangan sebut Sayyidina. Sayyidina tu makna dia Sayyidina tu tuan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Yang tu untuk digunakan untuk para sahabat. Tetapi untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, Sayyidina. Sebut anak-anak. Sayyidina. Ada syaddah ada anak-anak? Ada. Sebut bagi betul-betul. Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebut. Sebut bagi cantik. Sayyidina. Apa makna Sayyidina? Makna Sayyidina penghulu kami. Nanti dalam kubur ditanya juga soalan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Soalan apa anak-anak? Ma sayyiduka. Siapa penghulu kamu? Siapa penghulu kita anak-anak?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Standby soalan nak jawab lah hubung. Betul tak? Sebab tu bila kita baca selawat, kita baca tahiyat awal, kita baca tahiyat akhir, kita sebut, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam pun kita sebut juga. Kita sebut juga kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Baik, sambung lagi. Malaikat mengatakan bahawa beliau telah mengandungkan seorang Nabi dan penghulu kepada seluruh umat manusia. Selain itu, tanda kehamilannya, kehamilan Aminah binti Wahab, ibunda Nabi, ialah dengan haidnya terputus. Haid ibunda Nabi terputus. Makna dia masa ibunda Nabi mengandungkan Nabi, haidnya terputus. Sama lah dengan kita. Kalau mengandung, haid mai tak? Orang yang mengandung yang tahu. Haid tak ada, haid tak mai. Tetapi ada segelintir mengandung pun keluar darah. Yang tu biasalah tu kena belajar bab fiqh wanita pula. Tapi di sini nak cerita tentang macam mana ibunda Nabi kata ibunda telah mengandungkan Nabi. Salah satunya sebab haid terputus, haid tak mai. Dan berpindahnya cahaya. Nawal. Taro. Apa kamu tengok kat mana? Ustazah mengajak kat sini. Tengok kat sini. Dan berpindahnya cahaya daripada wajah Abdullah ke wajahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan berpindahnya cahaya daripada wajah Abdullah. Siapa dia Abdullah ni anak-anak? Ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ayahanda Nabi anak-anak? Abdullah bin Abdul Muttalib. Jangan silap, datuk Nabi nama Abdul Muttalib. Bapa saudara Nabi nama apa anak-anak? Abu Talib. Jangan silap. Bapa saudara Nabi nama apa anak-anak? Abu Talib. Ayahanda kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Datuk Nabi nama apa anak-anak? Abdul. Sebut Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Tu nama siapa anak-anak? Ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat nama-nama istimewa. Baginda Rasulullah SAW, nama ayah Nabi, nama datuk Nabi, nama ibunda Nabi, kena ingat sampai akhir hayat kita. Berpindahnya cahaya daripada wajah Abdullah ke wajahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, tengok pula tanda keajaban yang kedua. Tanda keajaban yang kedua. Yang pertama tadi, ibunda Nabi mimpi. Mimpi malaikat Jibril datang memberitahu kepada ibunda Nabi Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab mengatakan Aminah sedang mengandungkan seorang anak yang akan menjadi Nabi yang terakhir dan juga menjadi penghulu kepada umat Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu poin dia. Yang kedua, keajaban yang kedua, ketika Nur Muhammad. Sebab tu bila kita hasbi rabbi Jalallah, ada tak Nur Muhammad? Ada tak di situ? Ya, zikir tu ada Nur Muhammad. Cahaya untuk cahaya Muhammad tu, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok peristiwa yang kedua, peristiwa keajaban yang kedua. Ketika Nur Muhammad, Nur tu cahaya, ketika Nur Muhammad
masuk ke dalam rahim ibundanya Aminah binti Wahab. Ketika Nur Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah dengar pun berasa naik puluh umur. Ketika Nur Muhammad masuk ke dalam rahim ibunda Nabi, Allah memerintahkan malaikat supaya membukakan. Ketika Nur Muhammad masuk saja dalam kandungan, dalam rahim ibunya Nabi Aminah binti Wahab, maka ketika itu Allah memerintahkan malaikat supaya membukakan pintu syurga Firdaus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah memerintahkan malaikat supaya membuka pintu syurga. Syurga apa? Syurga Firdaus. Dan memberitahu semua penghuni langit dan bumi. Allah perintahkan malaikat memberitahu kepada semua penghuni di langit dan juga di bumi, mengatakan bahawa ibunda Nabi Aminah binti Wahab sedang mengandungkan seorang putera yang akan menjadi Nabi yang terakhir, yang akan menjadi Rasul, yang akan menjadi penghulu kepada umat Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tanah-tanah di persekitaran kawasan tersebut yang kering menjadi subur. Bayangkan keajaban. Tanah-tanah yang kering menjadi subur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pohon-pohon kayu rimbun. Pohon-pohon tu menjadi rimbun dan berbuah lebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu keajaiban sebelum Nabi lahir ni, tanah yang kering menjadi subur, pohon-pohon menjadi rimbun, buah menjadi lebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok hebatnya. Hebatnya keajaiban sebelum Rasulullah lahir. Waktu ibunda Nabi sedang mengandungkan Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah ni tak sabar nak cerita tentang Nabi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah nanti hari lain. Sehingga hari ini kalau kita ziarah Taif, subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, kawasan Taif subur, daun-daun hijau. Waktu 2018 Ustazah pergi haji di Mekah 46 ke 48, Ustazah tak ingat, 46 darjah Celsius pun. Kemudian Ustazah pergi dengan suami Ustazah sekali dengan 2 biji rombongan bas ke Taif. Sampai di Taif tak jauh mana pun. Daripada Mekah, Tanah Haram, nak pergi ke Taif hanya 120 km. Tak jauh pun. Lebih kurang 120 km daripada Mekah ke Taif. Tapi keajaiban yang Allah jaga daripada Rasulullah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah di bukit, di pergunungan, di kawasan Taif. Pergunungan di Taif tu, keajaiban dia sampai lah ni. Di Mekah 46, tak silap Ustazah, 46 darjah Celsius. Tapi bila Ustazah sampai di Taif, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 24 darjah Celsius. Jauh ke dekat? Dekat 120 km. Subhanallah. Sampai di Taif sejuk, hujan renyai-renyai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sejuk, cuaca 24 darjah Celsius. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok nak, Allah jaga, Allah pelihara bumi di mana Nabi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, di bukit kita tak boleh pergi di pergunungan pergunungan. Oh, dah sebut mesti. Di bukit yang Nabi Nabi asuh, dijaga. Ustazah pergi sampai ke Bukit Syafaq saja. Ustazah sampai di Bukit Syafaq, subhanallah. Di Bukit Syafaq atau bila kita berdiri di Bukit Syafaq, kita tengok nampak pergunungan-pergunungan yang cantik, Masya Allah. Tabarakallah, subhanallah. Nah, cantik sangat-sangat.
Dan kita tak nampak di gunung pergunungan yang tempat Nabi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah berada di kawasan Taif. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subuh sampai lah ni. Kalau tengok pokok-pokok hijau, subhanallah, Masya Allah. Bunga-bunga pun cantik. Dan pokok kaktus. Kamu tahu pokok kaktus? Di Cameron Highlands banyak ada pokok kaktus. Sebab pokok kaktus ni hidup di tempat sejuk. Di tempat kita pun boleh tanam. Hidup dah pokok kaktus, hidup. Tetapi di Taif, pokok kaktus ni ada buah. Buah dia pula boleh makan. Sedap. Oh, Ustazah memang suka. Tengah orang tak suka, dia ada biji-biji dalam dia. Tapi pokok kaktus ada buah. Dan pokok kaktus tu banyak ditanam di bukit-bukit di sepanjang kawasan Taif. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Patah balik main kat Nabi, main keajaban ni balik. Nak cerita tu kata betapa hebatnya tanah yang subur. Nah, pokok-pokok daunnya rimbun, buah dia lebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Taif dikenali dengan pasar buah. Buah ni macam-macam buah. Semua buah yang segar, sedap. Terutama buah tin. Kalau cukup suka buah tin, no? Tak mahal pun, dalam 20 riyal, 25 riyal dapat satu bekas tempat kotak tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedap sangat. Buah tin adalah di antara buah yang mana pokoknya hidup di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi ada minat makan buah tin, buah yang segar ke, buah yang kering ke, minat nak makan buah tin. Wat-tini waz-zaitun. Allah sebut dah buah tin dalam Al-Quran. Sebut. Allahumma salli ala Muhammad. Kita baca balik. Ketika Nur Muhammad masuk ke dalam rahim ibunda Nabi Aminah binti Wahab, Allah memerintahkan malaikat supaya membukakan pintu syurga Firdaus dan memberitahu semua penghuni langit dan bumi, tanah-tanah di persekitaran kawasan tersebut yang kering menjadi subur, pohon-pohon kayu menjadi rimbun dan berbuah lebat. Begitu juga haiwan-haiwan yang di darat dan di laut, semua membincangkannya. Semua haiwan-haiwan di darat, di laut menceritakan tentang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita di dalam hati kita ni sentiasa kasih kepada baginda, rindu kepada baginda. Sebut nak jumpa Nabi saja. Apa doa nak jumpa Nabi, anak-anak? Apa doa nak jumpa Nabi, nak tengok wajah Nabi, nak lihat wajah Nabi, anak-anak? Apa doa dia, anak-anak? Kuat sikit. Allahumma, tak ada tangan. Allahumma arina, ikut saja. Allahumma arina wajha nabiyika wa rasulika wa habibika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manamina. Makna dia, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami, ya Allah, akan wajah Nabi Engkau, ya Allah, Rasul Engkau, ya Allah, kekasih Engkau, ya Allah, penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kami, ya Allah. Amin. Anak-anak, duduk dalam majlis ilmu mustajab doa. Kita sekarang duduk dalam taman syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita sambung lagi. Keajaban yang ketiga. Tulis dah anak-anak. Tulis keajaban yang ketiga. Apa keajaban yang ketiga? Sebelum kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan tentera bergajah. Peperangan tentera bergajah yang disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fil, juzuk Amma, juzuk 30 dalam surah Al-Fil.
Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sebut. Alam tara kai. Fil. Tidak naik lagi. Nah, dalam surah Al-Fil, peperangan tentara bergajah yang disebut di dalam surah Al-Fil datang menyerang kota Mekah. Ia diketuai oleh tentara bergajah. Ia diketuai oleh Raja Abraha. Ia diketuai oleh tentara bergajah dengan menunggang seekor gajah. Menunggang seekor gajah besar bernama Mahmud. Tentara bergajah tu ada seorang ketua. Ketua dia tu naik menunggang gajah. Nama dia Mahmud. Apabila mereka hampir sampai ke tempat tersebut, hampir sampai ke kawasan Mekah berdekatan dengan Kaabah, gajah-gajah itu berhenti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gajah yang tentara Raja Abraha dengan Mahmud ni bawa gajah mai ni untuk meruntuhkan Kaabah, tiba-tiba sampai di satu tempat berhampiran dengan kota Mekah, tiba-tiba gajah-gajah itu berhenti dan berundur dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Gajah ni berhenti, kemudian gajah berundur dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, sekumpulan burung ababil. Nah, bila kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil Allah silap. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Betul tak? Oh, dia memang ulang-ulang jadi silap tersebut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allahumma salli ala Muhammad. Wa arsala alaihim ghairan ababil. Bila sebut wa arsala alaihim ghairan ababil, Allah datangkan burung-burung ababil. Namun demikian, sekumpulan burung ababil datang menyerang. Sekumpulan, dia panggil segerombolan. Segerombolan burung-burung ababil datang dan menghancurkan mereka. Semua tentera bergajah ni, sebagaimana disebut di dalam Al-Quran. Peristiwa ini amat menakjubkan dan diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah datangkan burung-burung ababil. Di kaki burung ababil tu ada batu. Batu tu yang Allah datangkan daripada neraka Allah. Apabila datang segerombolan burung ababil ni, maka burung-burung ni lemparkan batu-batu tersebut. Terkenalah tentera-tentera bergajah, termasuklah Raja Abraha sekali, sehinggalah tentera bergajah tu menjadi apa? Menjadi seperti daun kering. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hancur lebur, kena batu yang Allah datangkan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu tu yang burung-burung ababil tu bawa mai untuk menyerang tentera bergajah, yang mana tentera bergajah tersebut datang untuk meruntuhkan Kaabah. Jadi Allah tak izin. Kita tengok pula keajaiban yang keempat. Keajaiban yang keempat. Ibunda Nabi Aminah binti Wahab turut mengalami mimpi yang menakjubkan. Yang pertama tadi, ibunda Nabi mimpi malaikat mai bagi tahu dekat Nabi, dekat ibunda Nabi, kata sedang mengandungkan seorang Nabi. Kemudian pula yang keempat ni, peristiwa yang berlaku ni, keajaiban yang berlaku,
ibunda Nabi turut mengalami mimpi yang menakjubkan. Waktu bila? Waktu tentera bergajah tu datang untuk meruntuhkan Kaabah. Ibunda Nabi menadah tangan ke langit dan melihat sendiri malaikat turun dari langit. Aminah ni siapa anak-anak? Siapa anak-anak? Ibunda Nabi turut mengalami mimpi. Ni dalam mimpi mimpi yang menakjubkan. Ibunda Nabi menadah tangan ke langit dan melihat sendiri malaikat turun dari langit. Ia diumpamakan kapas putih yang terapung di angkasa. Kemudian malaikat tersebut berdiri di hadapannya. Kemudian malaikat berkata, khabar bahagia untuk saudara. Khabar bahagia untuk ibunda Nabi. Wahai ibu, daripada seorang Nabi. Malaikat kata apa dekat Nabi? Dekat ibunda Nabi dalam mimpi. Malaikat Jibril kata kepada ibunda Nabi, wahai ibu, daripada seorang Nabi. Putera saudari, putera ibu Nabi ni akan menjadi penolong. Putera yang ibunda Nabi sedang kandung tu, di dalam perut ibunda Nabi tu, putera Nabi akan menjadi seorang penolong dan pembebas manusia. Putera Nabi akan menjadi putera ibunda Nabi akan menjadi seorang penolong dan menjadi pembebas manusia. Namakan dia. Malaikat menghembang dekat ibunda Nabi ni. Namakan putera ibunda Nabi ni dengan nama Ahmad. Dengan nama Ahmad. Itu yang pertama. Semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunda Nabi Aminah binti Wahab ditemani oleh Asyah. Ditemani oleh siapa anak-anak? Asyah. Asyah ni siapa? Siapa? Isteri Fir'aun. Dan Maryam. Siapa dia Maryam anak? Ibunda Maryam siapa? Siapa ibunda Maryam? Ibu kepada Nabi Maryam, Nabi Isa alaihi salam. Anak-anak tulis ke tak? Semasa ibunda Nabi Aminah binti Wahab nak melahirkan Nabi, siapa yang main teman? Dua orang ibunda, iaitu Asyah dan juga Maryam. Asyah ni siapa anak-anak? Asyah ni siapa anak-anak? Isi Fir'aun. Yang kedua Maryam. Maryam ni siapa anak-anak? Ibu Nabi Isa alaihissalam. Dalam hal ini merupakan satu isyarat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi darjatnya daripada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keadaan ini diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil bahawa akan datang seorang Nabi pada akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Nabi diteman oleh ibu-ibu yang tersenarai dalam yang Allah masukkan mereka ke dalam syurga Allah. Senarai nama-nama ibu-ibu yang Allah masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik anak-anak, pukul berapa dah jam? Pukul berapa jam? 11, 12:27. Tadi kita mula 11.30. Kita mula tadi jam berapa lah? 11:44. Oh, kamu tengok jam. Oh, hebat kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sambung sikit lagi anak-anak. Peristiwa menarik semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi waktu sebelum. Yang ni peristiwa menarik semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi lahir pula. Tadi sebelum Nabi lahir, yang ni waktu semasa Nabi lahir. Peristiwa apa berlaku waktu Nabi nak lahir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada subuh hari kelahirannya, Nabi lahir pada waktu subuh. Pada subuh hari kelahirannya, keadaan Mekah dan sekelilingnya, sekeliling Mekah ketika itu berada di dalam keadaan yang damai. Keadaan Mekah dan sekeliling Mekah berada dalam keadaan yang damai dan menenangkan jiwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita nak pergi umrah lah ni pun, pergi Mekah lah ni pun, duduk di Mekah rasa tenang. Bila kita keluar pintu Maruh, anak-anak, kita saya cerita, nanti kamu pergi, kamu ingat balik. Bila kita sa'i di daripada Bukit Safa ke Bukit Maruh, kita keluar ke pintu Bukit Maruh tu, kita nampaklah rumah Datuk Nabi Abdul Muttalib, di mana tempat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat dalam hati kita ni, ya Allah, aku ni teringin nak pi bumi tempat Nabi dilahirkan. Nabi dilahirkan di mana, anak-anak? Di Makkah. Nabi dilahirkan di mana, anak-anak? Di Makkah. Nabi wafat di mana, anak-anak? Di Madinah. Dua buah tempat yang menjadi impian semua umat Islam. Impian kita nak sampai di bumi Mekah dan nak sampai di bumi Madinah. Di Mekah tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di Madinah tempat kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun, anak-anak? Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun, anak-anak? 13 tahun. Dan Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi berdakwah di Madinah berapa tahun, anak-anak? 10 tahun. Jadi semua Nabi berdakwah lama mana, anak-anak? 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Dan selama itulah Allah turunkan wahyu. Allah turunkan wahyu. Wahyu tu apa? Al-Quran yang kamu duk hafaz tu, anak-anak. Yang kamu duk baca tu, yang kamu duk hafaz itu adalah nama dia Mashaf. Nama apa, anak-anak? Mashaf Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad selama mana? 23 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bermula ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabi jadi Rasul umur berapa, anak-anak? 40 tahun. Sehinggalah Nabi wafat umur berapa, anak-anak? 63 tahun. Lebih kurang 23 tahun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun Allah turunkan wahyu ayat Al-Quran berperingkat-peringkat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah sempurna satu mashaf
Al-Quran. Al-Quran nama dia apa anak-anak? Mashaf. Mashaf Al-Quran. Okey, baik, kita sambung. Angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa. Waktu Nabi nak lahir tu, kota Mekah ni, di sekeliling kota Mekah damai, tenang. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Apa makna sepoi-sepoi bahasa tu? Angin bertiup lembut saja. Nah, sepoi-sepoi tu seumpama macam Lailatul Qadar diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala naik ke langit semula. Nah, berlakulah angin sepoi-sepoi. Keadaan alam ketika itu seolah-olah menyambut ketibaan tetamu agung yang tidak pernah dirasai oleh penduduk Mekah sebelum itu. Kelahiran Nabi ini memang orang kata apa? Alam ini seolah-olah alam ini menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung. Nabi yang agung, dan penduduk Mekah tidak pernah merasai bagaimana rasanya keadaan ketika itu. Begitu tenang, begitu damai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kelahiran bayi ini disambut dengan sukacita oleh keluarga Bani Hashim. Di negeri Parsi, kelahiran Muhammad bin Abdullah memadamkan api-api. Maknanya waktu Nabi dilahirkan berlaku di Parsi, bukan di kota Mekah ni, berlaku di Parsi. Waktu Nabi lahir berlaku di negeri Parsi. Apabila Nabi lahir, maka memadamkan api-api keramat kaum Majusi di kuil-kuil yang selama 1000 tahun tidak pernah terpadam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan waktu Nabi lahir di kota Mekah, di bumi Parsi. Di bumi Parsi terpadamlah api-api keramat kaum Majusi ni. Orang Majusi ni, di kuil-kuil mereka ni, api itu tak pernah padam selama 1000 tahun. Tak pernah terpadam. Tetapi apabila Nabi lahir, api-api tersebut terpadam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betapa hebatnya, keajaiban lahirnya seorang Nabi, Khatimul Anbiya, Nabi yang terakhir. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menggoyangkan. Bila Nabi lahir saja, goyanglah tiang-tiang utama istana Kisra. Tiang-tiang utama istana Kisra Romawi. Tiang-tiang utama istana Kisra Romawi bergoncang. Allahumma shalli alaihi sayyidina, bergoyang. Bayangkan kukuhnya tiang-tiang ni. Tiang-tiang utama istana Kisra Romawi pun bergoncang apabila Nabi lahir. Dan menyebabkan bila bergoncang tiang-tiang istana Kisra tu, menyebabkan menaranya roboh. Menara istana Kisra Romawi tu roboh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu keajaiban, betapa agungnya kelahiran seorang putera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dengan membawa panji-panji risalah terakhir dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nanti sudah cerita macam mana Nabi lahir. Nabi lahir dalam keadaan tidak ada darah setitik pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita dengar Allah hebatnya Nabi telah dikhitankan. Apa makna khitan? Bersunat, siap dikhitankan waktu Nabi masih dalam kandungan sebelum Nabi lahir. Tadi pusat Nabi siap
dipotong sebelum Nabi lahir daripada perut ibunya Nabi perut ibunya Aminah binti Wahab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu semua keajaiban yang berlaku ketika Nabi nak lahir. Baik, kita sambung lagi sikit. Berhala-berhala yang memenuhi pelantaraan Kaabah, berhala-berhala yang memenuhi pelantaran Kaabah retak dan bergoncangan. Nah, di sekitar Kaabah ni ada apa ni awak panggil? Berhala-berhala. Dan berhala-berhala ni yang ada di perkarangan Kaabah ni retak dan bergoncangan. Cahaya dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memancar. Waktu Nabi lahir tu, Nabi lahir berserta cahaya. Bila cahaya ni keluar, cahaya tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memancar naik ke langit dan menerangi semua tempat yang dilaluinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingganya satu kitab sirah yang lain kita baca, bila Nabi lahir dengan cahaya. Cahaya tersebut, cahaya ketika Nabi lahir tu, cahaya yang ada di badan tubuh badan Nabi ni memancar sehingga mana? Sehingga ke bumi Syam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak, bumi Syam tu di mana anak-anak? Bumi Syam tu di mana anak-anak? Di Palestin. Daripada kota Mekah nak pergi Palestin jauh dah anak-anak? Jauh. Yang kata bumi Syam tu, Nabi ketika berumur 12 tahun, bapa saudara Nabi Abu Talib bawa dah Nabi pergi berniaga di bumi Syam. Naik unta. Bawa barang dengan unta, dengan karuntai. Bawa Nabi umur 12 tahun, Nabi dah ikut bapa saudaranya Abu Talib pergi berniaga ke bumi Syam. Bumi Syam ni di mana? Di Palestin. Di Iraq no. Kawasan Jordan belah sana tu. Jordan, bumi Syam ni dia ada empat negeri di situ, bumi Syam. Palestin, Syria, Lebanon dan Jordan. Empat kawasan tu dinamakan bumi Syam. Dekat ke jauh dengan Mekah? Jauh, tetapi cahaya yang keluar bersama dengan baginda Rasulullah, cahaya di tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memancar sehingga ke langit, sehingga ke bumi Syam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pendeta mendapat mimpi yang menakutkan. Waktu Nabi lahir tu, pendeta ni orang yang duk tunggu di gereja-gereja. Pendeta mendapat mimpi yang menakutkan. Ketika lahirnya, Nabi kecil itu telah bersunat. Nabi ini ketika lahir telah siap disunatkan, dikhitankan. Dan tali pusat Nabi pun sudah terpotong. Nabi lahir tu siap dah bersunat, Nabi lahir tu siap dah tali pusat Nabi terpotong. Kita tali pusat potong dalam perut ke di luar? Dalam perut ke di luar? Di luar. Lahir dulu baru potong. Tetapi istimewanya, agungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu lahir siap Nabi dikhitankan. Waktu lahir tali pusat Nabi siap dipotong. Ketika lahirnya Nabi ke dunia, bila Nabi ketika lahirnya daripada perut ibunya, daripada rahim ibunya Aminah binti Wahab, Nabi menyebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi keluar saja ke bumi,
Lahir saja Nabi terus menyebut Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi, seorang bayi keluar daripada perut ibunya, apa keajaiban lagi berlaku? Nabi menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang harus disembah siang dan malam. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah seorang putra yang bernama Muhammad bin Abdullah, yaitu Nabi kita, penghulu kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Peristiwa yang mengawal kelahiran setiap Nabi tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua peristiwa itu berada dalam realiti dan perencangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi nak lahir tu Allah dah rancang dah. Allah dah susun dah. Perancangan Allah dah. Nak habaq dekat kita ni umat Islam bahawa berlakunya keajaiban yang menakjubkan ketika Nabi lahir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kitab yang lain Ustazah baca, tak ada dalam kitab ni, tak ada dalam kitab yang lain, Nabi keluar daripada perut ibunya tanpa ada setitik darah pun. Kita keluar bersama dengan darah, tapi Nabi keluar bersih keluar lahir Nabi tu dalam keadaan bersih, tidak ada setitik darah pun, dalam keadaan menerak. Kepala Nabi mendongak ke atas, jari Nabi menandakan kalimah syahadah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, cukup untuk hari ini. Lewat dah. Tamu habislah pukul 1 kan. Dan ni pukul berapa? 12.45. Baik, anak-anak akan berhenti rehat sekejap. Pukul 1 jam. Pukul 1 sampai pukul 2 anak-anak akan makan tengah hari dan solat zuhur. Lepas solat zuhur, rehat sekejap. Pukul 2 anak-anak akan masuk kelas mula, sambung kelas hafazan lama. Ustazah pagi kelas hafazan baru, pukul 11.30, 11 suku ke 11.30. Anak-anak sambung dengan pelajaran diniah. Ada fiqh, ada sirah, ada tauhid, ada adab, ada bahasa Arab, bahasa Inggeris. Alhamdulillah. Jadi adalah susunan jadual anak-anak ni. Dan hari ini Ustazah share dengan mereka di antara subjek mereka hari ini sirah. Kebetulan sirah ni dah masuk dah bulan Rabiul Awal, jadi Ustazah share sekali lah dengan para jemaah ni di luar sana. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengambil manfaat daripada ilmu sirah ni. Mudah-mudahan boleh menjadi sedikit orang kata pengetahuan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa berlaku sebelum dan semasa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Ustazah akan berhenti di sini insya-Allah. InsyaAllah Ustazah akan live lagi bila Ustazah tak tahu lagi, nanti Ustazah bagi tahu. Baiklah, hari Sabtu ni 3 hari bulan 10 Ustazah akan buat beri kuliah di surau KTC 4 high tech Kulim. So 3 hari bulan 10 jam 9.30 pagi. Jam 9.30 pagi, kitab Zainul Talib fiqh kitab fiqh Zainul Talib di surau KTC 4 high tech Kulim. InsyaAllah boleh jumpa Ustazah di surau sana insyaAllah. Ustazah akan sambung semula kitab yang
berapa bulan kita tak mengaji tu sebab PKP. Kitab fiqh kitab Zainul Talib. Nanti tuan-tuan pun tak ingat tajuk apa, nak kena tanya balik, tuan-tuan akan sambung tajuk apa bab fiqh insya-Allah. Dan insya-Allah saya akan buat live juga insya-Allah. Di samping kita bersama dengan para jemaah di sekitar Kulim, di kawasan taman-taman sekitar KTC 4 insya-Allah. Sabtu ni insya-Allah. Nanti saya update dalam jadual Ustazah. Dan sebelum Sabtu insya-Allah akan ada lagi kuliah-kuliah Ustazah seterusnya. Nanti Ustazah bagi tahu. Macam hari ni Ustazah tak bagi tahu pun. Jadi siapa yang ada masa free bolehlah ikut kuliah Ustazah. Baik, insya-Allah kita tutup majlis kita pada tengah hari ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Baik, insya-Allah Ustazah akan turun Kulim juga 9 hari bulan 10. 9 bulan 10 hari apa tau? Hari Jumaat kot. 9 bulan 10 hari Jumaat Ustazah akan buat di Kulim pagi. Ustazah akan masukkan dalam jadual Ustazah. 9 hari bulan 10 tu hari kelahiran Nabi pula dah. Kelahiran Ustazah waktu Masihi. Waktu Masihi 1910 hari kelahiran Ustazah. Berbetulan hari kelahiran Ustazah. InsyaAllah Ustazah nak buat program salat sunat hajat berjemaah. InsyaAllah Ustazah rasa-rasa Ustazah nak buat di rumah kedai Ustazah di Lunas. Di Lunas, di rumah kedai Ustazah. InsyaAllah Ustazah akan update dan boleh bagi nama, senarai nama yang nak join. Pagi kita mula pukul 8.30 pagi. 8.30 pagi 9 hari bulan 10 hari Jumaat. Ustazah akan buat sedikit kuliah duha. Kemudian kita sambung dengan salat hajat 4 rakaat. Salat hajat ni 4 rakaat 2 salam. Selalunya Ustazah akan buat salat hajat yang diamalkan oleh Allah yarham Tuan Guru Ustaz Haji Saleh. Tuan Guru Ustaz Haji Saleh Sik. Alhamdulillah. InsyaAllah Ustazah nak buat solat hajat 4 rakaat 2 salam, yang mana kita akan membaca suratul Ikhlas sebanyak 100 kali. Dan insyaAllah Ustazah memang dah training lama dah, PKP ni lama dah. Jadi kebetulan di hari tersebut kena pula hari Jumaat 9 hari bulan 10 tu. Dan insyaAllah Ustazah akan masuk dalam FB, Ustazah akan masuk dalam WhatsApp, boleh senaraikan para jemaah yang nak hadir. Sebab Ustazah masih ikut SOP. Di kedai itu pun kita solat dalam keadaan SOP. Jadi insyaAllah Ustazah rasa kalau ikut SOP pun boleh solatlah dalam 40 ke 50 orang dalam rumah kedai Ustazah tu insyaAllah. InsyaAllah 9 hari bulan 10 hari Jumaat pagi jam 8.30 pagi. Jadi insyaAllah para jemaah yang nak ikut serta salat berjemaah dengan Ustazah, salat hajat ni pure punya salat hajat. Kita nak minta Allah jauhkan kita semua daripada COVID-19. Allah angkat wabak penyakit COVID-19 insyaAllah. Kita doa sama-sama insyaAllah. Kemudian kita salat duha juga berjemaah di situ. Salat duha berjemaah, salat hajat berjemaah. Dan Ustazah bagi sedikit lah pendek, kuliah duha. Kemudian mungkin insyaAllah kalau kita mula 8.30, dalam 11.30 tu kita boleh balik dah insyaAllah. Baiklah. Dan anak-anak tahfiz ni Ustazah bawa tak semua, bawa celui kereta Ustazah aja. Jadi anak-anak yang terpilih yang boleh ikut Ustazah, ikut join Ustazah untuk solat hajat tersebut. Dan Ustazah bagi peluang kepada jemaah di sekitar Kulim, High-Tech sebagainya. Bolehlah kita solat ramai-ramai. InsyaAllah kita nak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah makbulkan hajat kita, Allah bebaskan kita daripada wabak COVID-19, dan Allah permudahkan segala urusan kita, terutama urusan mengerjakan haji dan umrah pada
tahun hadapan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu jadual Ustazah yang terkini lah. Nanti jadual seterusnya Ustazah akan bagi tahu lain lah. Nanti Ustazah akan update dalam WhatsApp dan juga dalam FB, insya-Allah. Jadi baiklah, kita tutup majlis kita dengan apa anak-anak? Wa ilal liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para jemaah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Sebab sentiasa follow Ustazah, ikut kuliah FB Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim.